Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan penyalahgunaan bahan. Penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam boleh menyebabkan ketagihan. Bahan-bahan ini boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama. Perbuatan ini boleh membahayakan penagih, keluarga dan masyarakat. Penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang individu berisiko dengan masalah kesihatan, kegiatan antisosial dan perbuatan jenayah. Bahan-bahan yang disalahgunakan boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang individu yang terlibat mudah hilang pertimbangan dan melakukan perkara-perkara di luar jangkaan. Keadaan luar kawalan yang berlaku akan memberi ancaman kepada diri serta orang lain. Antara risiko penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri dari segi fizikal, ia menyebabkan pengaruhi sistem pernafasan saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Fungsi otak juga terganggu sehingga menyebabkan sawan. Mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhingus. Perut pula berasa sakit, kadangkala muntah dan cerit-berit sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Dan yang terakhir, penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Risiko seterusnya adalah dari segi sosial. Hilang minat dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga serta masyarakat di sekeliling. Prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contohnya, daripada seorang yang periang menjadi pendiam. Tidak menghiraukan kesihatan diri serta bersikap pemarah sehingga berlaku pecahan, penderaan dan keganasan dalam keluarga. Individu ini lebih suka menyendiri dan disisih oleh keluarga serta masyarakat. Risiko seterusnya dari segi mental dan emosi juga dikenali sebagai kesan psikologi. Individu ini akan berasa seronok, terangsang, halusinasi dan khayal. Hilang kawalan diri dan pemikiran, tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara di luar batasan di khalayak ramai. Berasa keluh kesah, kian dan amat menderita jika tidak mendapatkan bekalan bahan terlarang. Individu ini juga boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Selain daripada mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Penyalahgunaan bahan juga memberi kesan terhadap otak, di mana bahan terlarang akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Hilang rasa malu, fikiran berlaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Individu ini juga sukar menerima pelajaran, membentuk idea spontan, menumpukan fikiran dan membuat pertimbangan dengan teliti. Semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sadarkan diri dan seterusnya boleh mengakibatkan kematian. Organ dalaman seperti hati boleh mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut. Ini juga boleh mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih baik. Penyalahgunaan bahan terhadap diri sendiri merosakkan saraf-saraf yang terdapat dalam tubuh badan. Ini menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom dan kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Dan kesan yang terakhir dari segi janin. Saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh, manakala keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi dan otot. Janin ini juga boleh mengalami kecacatan. Terdapat pelbagai aplikasi kemahiran kesikapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Antaranya adalah kesedaran diri merupakan aspek penting untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan aktiviti penyalahgunaan bahan. Penting juga untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa dapat membuat keputusan dengan pemikiran yang rasional. Selain itu, pendidikan penyalahgunaan bahan di sekolah merupakan langkah awal bagi membendung masalah penyalahgunaan bahan dalam kalangan murid. Pendidikan penyalahgunaan bahan pada dasarnya bertujuan mendidik, memberi maklumat dan membendung masalah ini daripada mengancam dan menggugat institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Hubungan kekeluargaan dan interpersonal memainkan peranan penting dalam memastikan ahli keluarga tidak terjebak dalam masalah penyalahgunaan bahan.
sikap mengambil berat bertanggungjawab dan penyayang serta komunikasi yang baik dalam kalangan ahli keluarga mampu mengelakkan diri daripada risiko penyalahgunaan bahan. Dan yang terakhir, pihak kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam usaha mengurangkan masalah penyalahgunaan bahan melalui program, kempen kesedaran, motivasi serta hebahan media cetak dan sosial. Sehubungan dengan itu, setiap individu bertanggungjawab mengaplikasikan kemahiran kesikapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Antara kemahiran kesikapan psikososial yang boleh diaplikasi adalah kemahiran membuat keputusan yang tepat, berkomunikasi dengan jelas serta berkebolehan menyelesaikan masalah dengan berkesan. Itu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.